Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sihat ke semua? Okey, cikgu Yeah. Cikgu Arif dah bagi tanda best dah. Okey. Yes. Hari ini merupakan hari pertama cuti persekolahan. Harap semua orang lebih bersemangat untuk kita meneruskan sesi pada hari ini. Jadi sebelum kita memulakan sesi, marilah kita sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Cikgu Wong, ada ke respon sikit kita punya presenter hari ini? Tidak ada. Saya Sudah ada. Good morning. sudah ada. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat ke Cikgu Wong? Sihat. Sihat. Okey. Okey, hari ini kita datangkan presenter kita iaitu Cikgu Wong Songji daripada SJKC Simpang 3 Bagan Datuk Perak. Beliau merupakan Google Certified Educator level 1 dan level 2. Lepas tu beliau merupakan The Kahoot Certified for School. Okey. So kita cukup bertuah dapat bersama-sama dengan beliau pada first day cuti sekolah ini. Okey, jap cikgu. Selamat bekerja dalam cuti. Kita nak menambah ilmu hari ni untuk first day cuti. Okey, siapa yang nak balik kampung selepas ni tu harap dapat berhati-hatilah. Okey, pada hari ini tajuk kita adalah suntingan gambar dengan aplikasi Pixlr. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya terus serahkan kepada presenter kita Cikgu Wong untuk meneruskan sesi perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada warga pendidik semua. Jadi saya berasa sangat gembira lah sebab diberi peluang untuk menjalankan perkongsian untuk hari ini. Sebagai pengetahuan semua, saya rasa cikgu-cikgu di sini juga ada kemahiran-kemahiran untuk membuat suntingan gambar dan saya selalu dengar biasanya kita akan gunakan Adobe Photoshop. Jadi di sini ada satu aplikasi yang baru, yang bukan baru lah, dia juga diperkenalkan dalam lebih kurang 2-3 tahun dah. Jadi ini adalah web application iaitu menggunakan Google Chrome ataupun aplikasi lain untuk buka. Jadi ini adalah web application Pixlr untuk hari ini dan setakat ini mana-mana guru yang sign up menggunakan akaun Delima ini, dia akan mendapat akaun premium lah. Setakat ini masih akaun premium lagi. Jadi cikgu-cikgu yang hadir di sini, haraplah cikgu boleh sign up di laman sesawang Pixlr ini secepat mungkin lah sebelum dia tutup akaun premium untuk akaun Delima. Saya pun tak pasti bila dia akan tutup. Jadi saya harap cikgu-cikgu yang ada di sini dapatkan akaun premium anda hari ini juga. Jadi kita teruskan. Dalam aplikasi Pixlr ini dia ada 5 fungsi lah. 5 fungsi. Yang pertama sekali ialah Pixlr E. Pixlr E ini ada untuk edit foto. Sebagaimana dalam lebih kurang seperti Adobe Photoshop lah. Jadi dia mempunyai banyak fungsi dan yang paling penting sekali dia percuma. Jadi cikgu-cikgu boleh menggunakan fungsi yang seiras dengan Photoshop ni untuk edit foto cikgu masing-masing. Jadi ini adalah untuk Pixlr E. Kemudian dia ada Pixlr X. Dia boleh design dengan Express sebab ada banyak template disediakan dan template ini selalu dikemas kini mengikut trend semasa. Jadi kalau cikgu-cikgu dapat account premium, semua template yang ada simbol crown tu cikgu dapat gunalah. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian yang seterusnya Pixlr Photo Mesh. Ini untuk cikgu-cikgu yang kurang mahir dalam edit foto. Cikgu-cikgu hanya
perlu upload foto dan dia akan edit untuk kamu. Sangat senang lah. Lepas tu ini auto AI remover. Ini yang selalu kita perlukan untuk cut out ataupun untuk sunting gambar dan remove background. Jadi ini juga salah satu fungsi yang sangat sesuai untuk warga pendidik lah. Kemudian yang terakhir sekali, ini Pixlr Batch Editor. Ini boleh cikgu-cikgu boleh pilih gambar dalam kumpulan, kemudian edit sekali. Seperti nak lightning-nya kita nak tukar, kontras dia kita boleh tukar. Jadi boleh tukar bukan satu-satu dan satu demi satu. Cikgu boleh ubah semua setting ni secara kumpulan. Okay, baik. Jadi untuk hari ini saya diberi peluang untuk tunjuk ajalah dengan menggunakan Pixlr X. Kalau ada masa yang lebih, saya akan tunjukkan dengan Pixlr E juga. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita terus ke sesawang Pixlr ini. Okay, baik. Jadi dengan Google ini, di laman Google ini, cikgu hanya perlu type Pixlr. Lepas tu akan dapat laman sesawang ini lah, Pixlr. Dia akan tulis free online photo editor. Jadi sekarang ini yang terbaru, dia ada AI image generator juga. Jadi dia ikutlah trend semasa. Jadi cikgu boleh dapatkan fungsi AI ini secara percuma dengan akaun Delima. Jadi di sini cikgu perlu sign up dengan akaun Delima anda dan kamu akan dapat simbol raja inilah. Ini merupakan akaun premium. Jadi cikgu juga boleh lihat dalam profil anda, kamu akan dapat valid until 2123. Jadi ini boleh dikira sebagai lifetime lah, Pixlr Premium Lifetime. Jadi cikgu boleh sign up sekarang dengan akaun Delima anda. Okay. Kemudian sekarang kita masuk kepada Pixlr X. Okay, baik. Dalam Pixlr X ni, di sini cikgu boleh nampak banyak template. Facebook post ada, Facebook story ada, Facebook cover ada, kemudian ada Instagram, TikTok pun ada. Jadi cikgu boleh pilih lah yang mana satu cikgu yang perlu. Kemudian di sini ada yang simple, iaitu flyer, poster, voucher. Jadi cikgu yang tidak ada masa untuk fikir poster anda macam mana nak buat dengan kreatif. Jadi cikgu boleh pilih template di sini. Dia ada pelbagai jenis template yang sudah disediakan. Jadi jikalau cikgu gunakan akaun biasa, cikgu hanya boleh menggunakan template yang free. Jadi dia sangat limited lah. Jadi cikgu yang ada akaun premium dapatlah guna template yang mempunyai simbol ini. Jadi yang ada simbol sebegini, biasanya template dia lebih kreatif lah. Kemudian di sini dia memang ikut trend. Sekarang ni di MICE Conference Center memang ada inilah cosplay kan. Jadi dia akan ikut trend semasa. Jadi kalau cikgu yang nak trend lain seperti travel and tour, cikgu boleh type dan boleh dapatkan poster yang cikgu perlukan. Jadi di sini ada banyak template. Okey, mari kita cuba pilih satu template. Baik, kita pilih template ini. Cikgu hanya perlu use template. Okey, baik. Jadi background dengan tulisan semua sudah disediakan. Cikgu hanya perlu tukar gambar sendiri saja ataupun sedikit perkataan dan teruslah cikgu boleh guna template, boleh save poster ini. Jadi sangat senang. Jadi kita klik gambar yang nak ditukar ni, kemudian kita tekan set image. Okey, dia akan cikgu dapat pilih
gambar di dalam laptop ataupun PC masing-masing. Tidak perlu upload. Jadi cikgu boleh pilih terus dari uh, simpanan cikgu dari PC dan laptop. Tak payahlah kita pergi upload foto dulu kemudian baru masukkan. Jadi kita boleh pilih terus dari laptop. Jadi masukkan gambar yang sesuai, dia akan terus dia akan edit sendiri yang mana perlu ke tengah. Jadi kalau cikgu masih tak puas hati dengan positioning gambar ini, jadi cikgu kliklah position image, kemudian cikgu boleh adjust nak ke kiri kan, nak ke kanan ataupun ke atas. Okey. Kemudian dia ada garisan-garisan sebegini untuk sebagai apa? Sebagai petunjuklah di mana tengah dan selaras dengan gambar yang lain. Okey, cikgu boleh ikut, sangat senang. Kemudian siap. Okey, macam ni. Kemudian cikgu boleh pilih lagi, satu lagi, set image. Dan okey, itulah siaplah satu poster dalam beberapa minit sahaja dan cikgu-cikgu hanya perlu tukarkan perkataan seperti majlis, penyampaian, hadiah. Kemudian jalankan sedikit setting tetapan. Sini ada saiz perkataan, boleh kurangkan. Kemudian ada line spacing, kadang-kadang kita nak space banyak, kadang-kadang kita nak space kurang kan. Hanya perlu tekan dan drag sahaja. Kemudian letter spacing, ada alignment di sini dan banyak lagi tetapan yang boleh cikgu buat di sini mengikut kreativiti sendiri. Selepas siap tu, cikgu hanya perlu tekan save. Dan ini boleh download sebagai JPG, PNG dan ataupun secara PDF. Dan cikgu boleh share dalam Facebook ke ataupun melalui WhatsApp dan lain-lain. Jadi sangat senang saja. Inilah cara untuk membuat menghasilkan poster dengan menggunakan Pixlr-X. Kemudian selain daripada poster, cikgu-cikgu boleh buat collage, simple collage. Ini yang kita perlukan untuk menggabungkan banyak gambar dalam satu gambar kan. Sebab gambar ini memang dapat menceritakan situasi dengan satu gambar tanpa perkataan. Jadi kita boleh pilih template yang cikgu perlukan. Semua template ini adalah percuma untuk account premium. Jadi selepas pilih template yang simple macam ni, ini memang kosong. Jadi cikgu-cikgu perlu menggunakan kreativiti sendiri untuk menghasilkan satu collage yang kreatif lah, yang cantik ataupun yang memuaskan untuk cikgu. Kalau nak kemudian di sini cikgu hanya, kalau gambar ini kosong, tadi itu sudah ada gambar jadi kita perlu set image. Tapi kalau gambar sebegini kosong, cikgu hanya perlu double klik saja di petak-petak tambah ini. Double klik, kemudian dia terus boleh memberikan cikgu pilih gambar sendiri. Jadi cikgu masuklah gambar yang cikgu perlukan. Okey, kemudian boleh tetapkan positioning dia. Kemudian add lah gambar yang diperlukan.
Okey, selepas semua gambar sudah dimasukkan, cikgu boleh tambah elemen. Tambah elemen ataupun tambah emoji yang kecil-kecil di tepi dengan menggunakan fungsi add element ni. Add element ataupun add image. Di sini ada banyak pilihan simbol-simbol elemen-elemen kecil dan banyak elemen yang cantik ni memerlukan account premium. Jadi semua elemen ni dia juga dikemas kini ni selalulah mengikut trend semasa. Jadi cikgu boleh pilih yang diperlukan. Kalau cikgu tak jumpa di sini, cikgu boleh type apa yang diperlukan. Okey, cikgu boleh type love. Jadi akan keluar ada banyak pilihan untuk kamu untuk yang berkaitan dengan love. Cikgu hanya perlu klik sahaja dan dia akan masuk ataupun cheer kan. Sebab hari sukan kan gembira kan. Jadi kita letakkan yang gambar-gambar yang lebih sesuai. Dia ada stiker. Klik masukkan, cikgu adjust. Lepas tu letakkan di tempat yang sesuai. Kemudian cikgu boleh main dengan gambar inilah. Boleh pusing-pusing. Lepas tu kalau nak flip gambar ini pun boleh. Minta maaf. Okay, cikgu nak flipkan gambar ini pun boleh. Dia boleh flip kiri kanan atas bawah. Dan kalau cikgu memang tak puas hati dengan gambar ini, cikgu boleh buang, delete. Dan pilihlah yang sesuai dengan apa yang cikgu nak lah. Dan masuk semula. Kemudian di sini background dia putih, betul tak? Dan macam mana kita nak tambah background? Cikgu hanya perlu cari layer background tersebut. Layer background tersebut ialah warna putih di sini. Bila tekan tu, cikgu boleh ubah warna ataupun set gambar di sini. Okey, baik. Kejap. Mungkin dia sudah. Okey, apply. Ya, dia akan tukar menjadi warna biru. Ataupun cikgu boleh set gambar di sinilah. Boleh masukkan gambar sebagai layer. Okey. Jadi boleh ikut kreativiti masing-masing. Cikgu hanya perlu tekan save dan dia akan download. Dan cikgu boleh share lah melalui media sosial. Jadi ini adalah untuk Pixlr X. Dan dia ada fungsi-fungsi lain, cikgu boleh add text dan dia ada template-template untuk teks juga. Bila cikgu tekan, dia akan masukkan secara automatik dan cikgu adjust dan letakkan di tempat yang cikgu perlukan saja. Okey, baik. Jadi kalau cikgu nak tukar happy day ini menjadi happy birthday pun boleh. Cikgu hanya perlu cari layer di sini. Cikgu cari layer day ataupun happy. Cikgu boleh tukar perkataan day. Jadi birthday. Dia akan secara automatik dia akan ubah di sini. Kemudian cikgu hanya perlu adjust tempat dia. Bagi besarkan ataupun kecilkan. Itulah cara untuk tambah elemen, tambah perkataan dengan menggunakan template yang sedia ada. Okey, ini adalah fungsi untuk Pixlr X. Dan secara tiba-tiba kalau cikgu putus internet, line ataupun laptop ditutup secara tiba-tiba, jangan risau. Sebab benda ini dia akan save secara automatik. Ya, saya sudah tutup. Saya sudah tutup. Saya cuba. Kemudian cikgu buka balik.
Jadi bila buka balik tersebut, nampaklah masih ada, dia akan save secara automatik. Jadi cikgu tak payah risaulah tak save ke ataupun tak sempat nak save ke. Jadi semua dia akan save secara automatik dan cikgu boleh buka balik bila-bila masa sahaja. Okay. Jadi ada banyak template lah. Di sini cikgu boleh cuba sign up hari ini untuk dapatkan account premium. Jadi ini adalah sebuah sedikit tentang Pixlr X di sini. Jadi cikgu boleh explore ataupun cikgu boleh buat boleh explore sendirilah. Ada banyak lagi fungsi-fungsi. Jadi kemudian ya saya nak tunjukkan Pixlr E. Inilah suntingan gambar dengan fungsi yang ada dalam Photoshop. Baik, jadi cikgu boleh open image. Jadi biasanya kita nak remove background, betul tak? Jadi cikgu boleh pilih image dan image ni dia bukan green screen. Belakang dia memang ada banyak benda. Bila kita nak sunting ataupun cut out gambar ini, dia akan ganggu. Sebab bukan green screen kan, dia akan terkena sikit. Jadi di sini dia sangat senang saja. Bila nak cut out ni, cikgu hanya perlu pilih gunting ini, cut out, tekan. Kemudian di sini ada AI Auto. Bila cikgu tekan saja, dia akan pilih bahagian yang boleh di-cut out dengan senang. Okey, sebahagian besar sudah digunting lah. Sebahagian besar telah digunting dan hanya tinggal sedikit saja background yang perlu kita sunting sendiri sebab dia memang gambar ini dia lebih kurang sama dengan warna baju kan. Jadi dia tak disunting secara automatik. Kita perlu sunting sendiri sedikit saja. Tak perlulah kita sunting banyak di sini. Jadi di sini tekan balik gunting. Kemudian di sini ada mode kan. Dia ada satu add to mask, satu remove from mask. Cikgu pilih remove from mask. Kemudian pilih draw. Di draw ni cikgu ada brush kan. Cikgu boleh pilih besarkan ataupun kecilkan. Jadi ikutlah tempat dia, kita besarkan dulu untuk buang surat khabar ini. Dia warna merah itu remove from the background, cikgu. Okey. Remove sahaja dia akan hilang pop sendiri. Sangat senang. Kemudian removekan yang tempat yang tamak. Terkena tangan, hilang tangan macam mana. Jangan risau, dia boleh tambah balik. Add to mask di sini. Cikgu hanya perlu swipe balik tangan murid ini, kembalilah tangan murid ini. Jadi teruskan cikgu, teruskan buat suntingan. Memang perlu buat dengan berhati-hati suntingan gambar ini. Dia AI sudah bantu sedikit, jadi sekarang kita buat sendiri sedikit sahaja. Jadi kalau nak buang lagi surat khabar ini, kita kecilkan brush, ikut kesesuaian. Kemudian kita sunting dulu. Tangan dia hilang tak apa, sebab nanti kita boleh add balik. Kita sunting dulu yang tidak perlu, bahagian yang tidak perlu. Okey, kemudian kita add balik tangan yang diperlukan. Kita boleh zoom ke tempat tersebut. Senanglah kita nak lihat. Okay, bila kita add balik tu, sebenarnya pixel dia masih cantik tau. Tengok masih lembut di tepi sini. Dia tak macam gigitan tikus, tak ada. Dia masih cantik lagi. Jadi cikgu boleh zoom lah tempat yang diperlukan. Kemudian kembalikan bahu-bahu, tangan-tangan, rambut. Okey. Kemudian satu lagi,
bila kita cut secara AI kan dia komputer, dia artifact intellectual, jadi dia tak pasti bahagian mana yang kita perlu. Okay, jadi kita boleh lihat di sini kaki murid ini sudah hilang sebab dia warna hitam, dia sama dengan lantai. Dia lebih kurang sama warna dengan lantai, dia akan digunting. Jadi kaki murid sudah hilang, jadi kita tambah balik dengan add to mask. Kita hanya perlu gunakan fungsi cut out saja, sudah boleh sunting gambar, remove background yang rumit lah. Sebab background ni biasanya kita ambil gambar di sekolah, background memang rumit. Jadi bila kita nak cut out dengan lasso tu, kita menghadapi masalah lah sebab bukan green screen kan. Jadi AI ni akan bantu dan kita hanya perlu tambat balik sedikit ataupun kita delete sedikit mengikut keperluan cikgu lah. Di sini boleh cikgu boleh zoom, buat pelan-pelan. Okay, jadi clear lah. Kaki ada, tangan ada, surat khabar sudah hilang. Jadi ini adalah cara untuk kita cut out gambar dengan menggunakan Pixlr E ini dan background yang sangat rumit. Jadi kita boleh guna AI cut out, kemudian tambat ataupun delete bahagian-bahagian yang tidak perlu ataupun tambah balik bahagian yang kita perlu. Selepas itu, selepas kita siap potong gambar ini, cikgu-cikgu mesti nak letak background, betul tak? Cikgu nak letak background ataupun nak gunakan gambar ini buat poster. Jadi cikgu boleh sama ada save, kemudian guna balik Pixlr X tadi untuk tambah gambar ke dalam poster yang diperlukan, ataupun cikgu boleh tambah background di sini. Klik tambah di sini, dia ada AI generator. Dia boleh ikut trend semasa. Nah, dia akan generate sendirilah dengan artifact intelligent ini. Jadi kalau tak mau, cikgu boleh search image. Dia ada banyak background yang boleh dipilih sebab dia link dengan 123 AF. 123 AF ini merupakan salah satu website yang mempunyai banyak gambar seperti dalam Pinterest. Jadi dengan adanya account premium, dapatlah cikgu-cikgu pilih gambar yang cantik-cantik. Jadi sign up sekarang, jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi di sini kita boleh tukar classroom. Murid-murid kan dia buat aktiviti di classroom. Jadi pilih background yang sesuai. Dia ada banyak pilihan. Ataupun kita pilih sebegini, apply. Dia akan lompat ke tab lain sebab kadang-kadang bila kita edit foto tu, kita boleh edit background ini siap-siap, kemudian baru pindah masuk murid tadi kan. Kalau ini sudah siap, cikgu hanya perlu copy saja. Tekan Ctrl+C, copy, kemudian letak balik di sini, Ctrl+V, paste balik. Kenapa pula gambar murid saya hilang? Kenapa gambar murid saya hilang? Inilah fungsi layer pula. Fungsi layer itu, kalau gambar itu yang pertama sekali, dia akan tunjuk gambar yang pertama. Jadi bila kita tarik balik gambar murid ke atas, dia akan tunjuklah gambar murid. Kemudian sebab tadi gambar murid kita, background dia kosong kan. Bila background dia kosong, dia akan merge dengan gambar yang kita letak pada susunan yang kedua. Jadi di sini gambar murid ini boleh dikecilkan. Kita perlu tutup simbol kunci ini dulu. Okey, tekan simbol kunci itu, kemudian pilih
tekan ni, arrow kecil. Jadi cikgu boleh kecilkan. Letakkan di sini. Ini ibaratlah classroom yang baru. Mereka sudah masuk ke kelas yang baru. Okay. Kemudian cikgu boleh tambah perkataan, add text. Yes, ni text layer. Activity LDK, latihan dalam kumpulan. Kemudian cikgu boleh ada format, cikgu boleh adjust, ada style yang boleh dipilih. Ada banyak font yang boleh sebagai pilihan. Kemudian ada warna dia, warna putih lebih sesuai. Okay. Inilah kita boleh tambah. Kemudian selepas siap semua layer-layer ini, ini seiras dengan fungsi Photoshop ya. Jadi selepas siap semua layer-layer cikgu letak ni, cikgu perlu mergekan layer ini. Cikgu perlu mergekan layer ini supaya gambar ini dia tidak tempat dia positioning dia tidak akan di-adjust lah. Dia takkan lari sini, lari sana. Jadi cikgu merge ke bawah, merge down. Kemudian merge down lagi. Jadi gambar ini sudah jadi satu gambar yang static, yang sudah fix. Positioning dia tidak akan di-adjust lagi. Jadi cikgu perlu pastikan apa yang cikgu perlu letak dalam layer-layer, kemudian cikgu merge down menjadi satu gambar yang static. Dia sudah tidak boleh di-adjust. Okay. Lock. Cikgu akan lock gambar ini. Kemudian download dan boleh share lah. Sangat senang. Jadi di sini memang satu aplikasi yang sangat senang untuk dipelajari. Jadi di sini saya hanya kongsi cut out dengan add text dan add background saja. Sebab kalau fungsi-fungsi lain, hari itu saya hadir Bankia untuk Pixlr ini pun saya memang perlukan masa yang sangat panjang untuk digest semua fungsi ini. Jadi sekadar Bankia hari ini saya hanya kongsikan cut out dengan add background. Sebab dua benda ini cikgu perlu banyak praktikal. Cikgu perlu banyak praktikal baru boleh senang kita nak buat background ni. Kalau tak buat praktikal itu memang senang nak lupa lah. Senang kita lupa. Jadi lepas siap semua, cikgu boleh download gambar ini dan cikgu juga boleh patah balik ke Pixlr X kan, Express, dan cikgu boleh terus edit gambar ini dengan elemen-elemen yang lebih banyak, dengan pilihan yang lebih banyak. Jadi Pixlr X. Nampak tak? Apa yang kita buat tadi tu dia bawa ke Pixlr X. Jadi Pixlr E dengan Pixlr X ni dia memang gabung sekali. Dia memang akan synchronize sendiri. Jadi apa yang cikgu buat di Pixlr E ni akan dapat kita akses di Pixlr X. Jadi lepas cikgu siap semua ni, background semua sudah add, gambar sudah disunting, kemudian cikgu boleh pilih di sini dan guna balik add elemen tadi. Add lah elemen yang diperlukan dan menjadi poster ataupun gambar yang diperlukan oleh cikgu-cikgu. Jadi sangat senang saja untuk Pixlr X dan Pixlr E. Okey, kemudian photo mesh. Mari kita lihat photo mesh ni. Pixlr photo mesh. Ini biasanya untuk profile picture. Jadi profile picture untuk Instagram, profile picture untuk WhatsApp,
profile picture untuk Facebook kan biasanya canggih-canggih kan. Jadi di sini cikgu tak payah fikir banyak-banyak. Di sini ada banyak template untuk cikgu pilih. Cikgu pilih template yang cikgu minat. Okey. Baik, jadi kita pilih yang inilah. Dia akan generate foto. Kemudian change foto. Kalau cikgu tak mau change foto ini, select siap-siap foto di sini. Cikgu pilih gambar sendiri. Okey, dia akan letak siap-siap. Kemudian pilihlah template yang cikgu perlu. Okey, dia akan masuk. Terus masukkan gambar cikgu. Jadi cikgu adjust lah. Besarkan, letak. Okey. Inilah cara untuk kita buat profile picture yang dengan template yang lebih cantik kan. Tak payah cikgu fikir banyak. Cikgu hanya perlu pilih template yang diperlukan, masuk gambar, kemudian buat tetapan sedikit. Okey, siaplah profile picture kita. Kemudian save. Dia akan download secara automatik dan cikgu boleh upload di Facebook ke, Instagram ke, ataupun media sosial yang sesuai. Okey, baik. Inilah foto mesh untuk kita buat profile picture ataupun kita nak buat sedikit promosi kan, promosi gambar, promosi beg ataupun buat promotion hari kantin. Jadi sini cikgu boleh buat. Tapi saiz gambar ini dia lebih kecil sebab dia memang sesuai dengan profile picture. Jadi saiz gambar ini memang kecil. Okey, sini ada banyak template cikgu boleh pilih. Ini memang kosmetik lah. Jadi untuk ada cikgu-cikgu yang ada kreativiti nak promotekan kosmetik ataupun promotekan barangan sendiri, di sini ada banyak pilihan juga. Cikgu boleh pilih. Tapi saiz, ingat saiz foto ini, foto mesh ini dia lebih kecil. Jadi di sini ada banyak template yang boleh cikgu pilih. Tak payah fikir-fikir. Ada cikgu seperti saya ni, kita kurang kreativiti. Bila kita kurang kreativiti ni, kita nak fikir macam mana saya nak buat. Macam mana saya nak buat satu gambar yang nampak lebih atas sikit ataupun lebih cantik. Jadi di sinilah pixel-pixel, fungsi-fungsi pixel ini dapat membantu anda sebab banyak template-template yang boleh dipilih. Okey. Jadi inilah yang saya akan kongsikan kepada cikgu-cikgu hari ini sebab memang fungsi-fungsi ini memang perlukan latihan praktikal cikgu-cikgu sendiri. Jadi apa yang boleh saya kongsi adalah sinilah serba sedikit tentang macam mana kita nak set image, macam mana kita nak positioning image. Yang lain memang tak perlu kita fikir banyak sebab ada banyak template yang boleh dipilih. Jadi sempatlah pada hari cuti yang pertama ini saya dapat kongsikan pengalaman belajar saya dengan aplikasi Pixlr ini. Jadi inilah perkongsian hari ini. Jadi ada apa, saya rasa kita sudah boleh sampai sesi Q&A lah, soal jawab sebab memang perlukan praktikal cikgu masing-masing dengan menggunakan Pixlr E, Pixlr X ini. Okey, baik. Jadi saya nak serah balik kepada moderator saya. Inilah yang saya sempat kongsi hari ini dan sekiranya cikgu ada soalan nak tanya, boleh tanya. Saya akan jawab sebanyak yang boleh lah sebab ilmu saya pun perlu ditambah setiap masa. Saya pun perlu buat praktikal untuk ingat macam mana cara penggunaan Pixlr ini.
Okey, Cikgu Wong, thank you. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian yang sangat menarik daripada Cikgu Wong pada hari ini. Saya nak scroll kejap dekat komen ni. Okey, ramai cakap pelbagai fungsi. Macam mana nak dapat premium? Dah pun jawab kan, premium guna akaun derima. Okey, banyak sangat ilmu dapat. Terima kasih Cikgu Wong atas perkongsian manfaat. Maaflah cuti-cuti ni ramai pula yang mau report-report. Okey, ada yang cakap macam Photoshop. Thank you atas perkongsian, mudah faham dan sangat jelas. Okey, ada soalan daripada LN Wiwis. Pixlr dengan Wondershare mana lagi mudah? Cikgu Wong. Sebenarnya semua apps ni kita pulang kepada diri sendiri. Yang paling penting dia, boleh tak kita dapat account premium itu? Sebab banyak web aplikasi yang kita boleh buat sunting gambar. Kalau cikgu tahu, kita ada Canva. Canva sangat popular sekarang. Kemudian ada Wondershare, ada Pixlr ini. Jadi yang penting itu account premium. Sebab kalau kita tak dapat account premium, kita hanya dapat menggunakan template-template yang free saja. Bila kita dapat template free itu, dia memang terhadlah dengan pilihan template. Jadi kenapa saya jalankan sesi perkongsian untuk Pixlr ini? Sebab setakat ini cikgu boleh gunakan akaun derima untuk mendapat akaun premium dalam web aplikasi Pixlr ini. Jadi kalau kamu tanya saya yang mana lebih senang, ini memang terpulang kepada kesukaan cikgu masing-masing. Ada Pixlr, ada Canva, ada Wondershare. Jadi yang mana cikgu suka, itulah web aplikasi yang senang untuk cikgu. Yang penting kita ada template premium. Okey, terima kasih Cikgu Wong atas respon. Rakaman nanti boleh tengok dekat YouTube e-didik. Okey. Cikgu Hayat tanya, akaun derima murid pun dapat lah ya Cikgu? Setakat ini saya belum cuba lagi. Saya rasa akan dapat lah sebab dia terpulang kepada Alliance MOE di belakang tu. Alliance MOE -DL tu. Akaun derima. Okey. Terima kasih Cikgu Wong. Saya pun dah blastkan link untuk sijil pada hari ini dekat ruangan chat. Okey, boleh menggunakan kod bengkel. Kejap saya copy kod bengkel kejap ya. #Pixlr. Okey, untuk kod bengkel. Jadi boleh isi sementara masih belum tutup lah form ini. Okey. Jadi untuk rakaman nanti boleh tengok kami akan upload di YouTube e-didik. Jangan risau, boleh tengok berulang-ulang kali. Okey, cuba cikgu buka Google Form tu. Nanti dia akan minta kod. Jadi cikgu masukkan kod tu. Okey, masukkan kod bengkel tu cikgu hang ya. Okey, saya pastekan lagi sekali. Kita beli masa sikit. Itu merupakan link. Dan ini merupakan kod bengkel. Okey, Cikgu Arif kata terbaik dan mantap. Tahniah kepada Cikgu Wong. Okey, jadi saya harap dengan perkongsian Cikgu Wong ini kita dapat satu idea baru dan satu cara untuk memudahkan pengurusan ataupun kerja buat sehari-harian kita lah. Terutamanya untuk memastikan kita punya PDP mantap. Okey. Jadi saya rasa okey, kod bengkel #Pixlr tu, Cikgu Rahaliza. Okey, yang #Pixlr tu adalah kod bengkel. Okey, saya betul-betul paste dekat bawah Google Form tu. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja kita punya sesi perkongsian pada hari ini. Cikgu Melati kata terbaik Cikgu Wong. Terima kasih banyak. Okey, jadi saya dari e-didik Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, Cikgu Wong, di atas perkongsian yang sangat menarik, sangat bermanfaat di pada permulaan hari cuti ini. Okey, kepada rakan-rakan yang nak balik kampung pada hari ini, nak jalan jauh ke jalan dekat, jangan lupa hati-hati servis kereta, manfaatkan cuti-cuti yang ada dengan sebaiknya, selamat berehat.
Okey, dengan itu sekali lagi terima kasih Cikgu Wong, terima kasih juga kepada semua teknikal e-didik yang sama-sama menjayakan program banking online e-didik pada hari ini. Jadi saya sudahi kita punya sesi pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak semua.